Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, ini adalah Realme X7 Pro, sebuah lagi penawaran terbaru daripada Realme untuk awal tahun ini. Dan untuk peranti ini, Realme klaim bahawa ini adalah bakal new flagship killer untuk awal tahun ini. So, aku dah gunakan peranti ini lebih kurang beberapa ketika sejak daripada video unboxing itu hari sampai sekarang. Jadi dalam video kali ini, aku nak bagikan aku punya ulasan penuh tentang peranti ini. So, kalau korang nak tahu padu tak padu, boleh pergi ke tak boleh pergi peranti ini. Tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, ketika video ini dirakam, Realme X7 Pro ni telah diumumkan secara rasmi harganya dekat pasaran Malaysia kita, iaitu harganya adalah RM1,999 dan akan mula dijual bermula daripada 2 Februari 2021. Dan anda kata kalau korang beli awal sikit, korang boleh dapat RM50 diskaun, jadi harga dia akan jadi RM1,949. Jadi dengan harga sedemikian, dengan penawaran yang ada pada peranti ini, adakah ia berbalik untuk korang beli? Dan adakah ia layak digelar sebagai flagship killer? Jadi korang patut dengar ulasan aku ni. So, macam biasa, ulasan aku ni aku akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama, apa benda yang best ataupun yang okey tentang peranti ini. Bahagian kedua adalah apa benda yang kurang sikit ataupun yang tak okey tentang Realme X7 Pro ni. Jadi, jom kita ke bahagian pertama, iaitu apa yang menarik, apa yang best sangat tentang Realme X7 Pro ni. Jadi, jom! So, benda pertama yang aku boleh katakan aku suka tentang peranti Realme X7 Pro ni adalah dari segi dia punya paparan, guys. Jadi macam korang nampak, ini ada paparan hadapan untuk Realme X7 Pro, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.55 inci, jenis Super AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz. Apa aku boleh katakan untuk sebuah paparan Super AMOLED, ia adalah sebuah paparan yang cantik, vibrant, warna hitam adalah nampak kelam as expected daripada paparan Super AMOLED daripada mana-mana peranti pun. Ia adalah sebuah paparan yang nampak moden, cantik dan juga pantas. So, perkara kedua yang aku suka tentang peranti Realme X7 Pro ni adalah dari segi dia punya penawaran warna ataupun dia punya design panel belakang ni. Jadi macam korang nampak, yang ada dekat pasaran kita setakat ni adalah warna putih ni dan juga warna rainbow ni. Dan of course aku akan katakan bahawa warna rainbow ni adalah warna yang cantik lain daripada Realme untuk kali ini. Di mana apa aku boleh katakan, ini mungkin pertama kali Realme membawakan design yang berani macam ni. Kalau korang nampak, dia punya kemasan adalah matte finish atau ada tulisan Dare to Lead yang besar kat belakang ni. Dan warna dia ni adalah warna rainbow yang bertukar-tukar colour setiap kali korang alihkan dia punya angle. Kalau korang nampak kan, biru purple, putih semuanya ada dekat panel belakang ini. Di mana apa aku boleh katakan, ini adalah warna yang paling aku gemari setakat ni daripada Realme. Perkara seterusnya aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya pembawaan pengecasan pantas. Jadi macam korang tahu, Realme X7 Pro ni hadir dengan pengecasan pantas SuperDAD 65W. SuperDAD 65W ni bukanlah yang paling baru dalam pasaran, tetapi pembawaan teknologi itu ke dalam model ini adalah sangat-sangat dialu-alukan. Sebab apa tahu? Dekat luar sana masih banyak lagi kau jumpa peranti-peranti flagship ataupun flagship budget yang masih lagi stuck pada 30W. Tetapi dengan adanya Realme SuperDAD 65W ni, ia adalah satu macam penambahbaikan yang memang sangat-sangat dialu-alukan untuk peranti ini, di mana untuk mengecas peranti ini daripada kosong sampai penuh hanya mengambil masa lebih kurang 35 minit macam itu saja. So memang totally super pantas. Apa aku boleh katakan, ia menambahkan lagi pengalaman menggunakan sebuah peranti flagship daripada Realme untuk kali ini. Perkara seterusnya yang aku suka tentang peranti Realme X7 Pro ni, dan actually benda yang aku paling impress tentang peranti ini setakat ini adalah dari segi dia punya pengalaman audio ataupun pengalaman speaker dia. Jadi macam korang tahu, Realme X7 Pro ni hadir dengan dual stereo speaker, satu dekat bawah, satu dekat earpiece atas ni, dan dia ada juga Dolby dan juga high-res punya setup, di mana apa aku boleh katakan, surprisingly at first dia punya bunyi totally kuat, lantang, sedap gila guys. Dan walaupun dia kuat, bunyinya tak pecah, bunyinya tak distort, bunyinya tak membingitkan guys. Jadi tak payah cerita banyak, jom aku payung korang satu lagu. Jadi ini adalah pada sekitar 70% punya volume, kita maksimum kan. Kita forward sikit. So macam mana? Bunyi dia padu kan? Mungkin bunyi yang korang dengar mungkin berbeza disebabkan korang punya speaker ataupun aku punya mikrofon. Tetapi apa aku boleh katakan, personal experience, bunyi dia memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat kuat guys. Memang sangat-sangat kuat. So perkara terakhir yang aku boleh katakan yang menarik tentang peranti ini, yang aku boleh katakan sebenarnya agak sensitif tau. Sebab apa? Ia melibatkan performance guys. Jadi macam korang tahu, Realme X7 Pro ni menggunakan SoC daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 1000+.
So, aku tahu semenjak daripada video unboxing itu hari, ramai gila skeptical, judgemental dekat ruangan komen kata bahawa alah Dimensity, alah Mediatek, tak nak lah kan. Semua sukakan Snapdragon. Memang kita akui Snapdragon adalah sebuah SoC yang well established. Di mana apa aku boleh katakan dari segi performance, korang dah tengok aku punya unboxing video, aku ada buat AnTuTu benchmarking. Dia mendapat result lebih kurang 500,000 punya markah. Ya, bukan paling tinggi, tetapi 500,000 dah cukup tinggi guys. Dan kalau korang refer pada Misa Gadget punya video gaming test untuk peranti ini, dia ada test 3 game dekat situ, Mobile Legends, PUBG dan juga Genshin Impact. Di mana untuk 2 game yang pertama tu tak ada masalah lah. Tetapi untuk Genshin Impact pun surprisingly dia boleh main high setting. Dan apa yang dikatakan adalah game Genshin Impact tu boleh dijalankan dengan smooth gila. Dia sendiri pun impressed tau masa aku call dia. Dia cakap bahawa Genshin Impact surprisingly smooth gila doh kat peranti ni. Cumanya untuk Genshin Impact saja temperature dia macam meningkat, meroket sikit lah. Selain daripada Genshin Impact, yang lain-lain memang temperature dia akan maintain je pada kadar yang normal. So, apa aku boleh katakan? Untuk performance, ini memang tak ada masalah. Ini memang cukup dah untuk kelas dia. So, settle dah pasal benda yang best je tentang Realme X7 Pro ni. Of course, korang nak ke bahagian kedua, itu apa bedak yang tak best kan? Korang mesti suka nak dengar kecaman-kecaman ni kan? Barulah aman damai hidup kita kan? Now, kita ke bahagian kedua, iaitu apa yang kurang sikit ataupun yang tak menarik sangat tentang Realme X7 Pro ni. Jom! Perkara pertama yang aku boleh katakan agak kurang sikit, dan aku rasa benda ni aku dah banyak kali mention dalam video-video review Realme sebelum ni, iaitu adalah dari segi dia punya reka bentuk yang lebih kurang sama across the model. Jadi macam aku cakap tadi, untuk panel belakang ni memang aku tak ada masalah. Aku suka warna rainbow ni. Cumanya kalau korang tatap betul-betul lah, kalau korang Google sekarang, korang Google Realme 7 ke, 7 Pro ke, 7 5G ke, malah model-model sebelum tu, Narzo ke, ini adalah rupa ataupun footprint ataupun blueprint yang sama macam model-model sebelum ni. Di mana kalaulah tak ada kali ni, kalau korang tengok warna putih ini sajalah, katakanlah warna putih ini saja, korang akan mudah tersilap bahawa ini adalah peranti Realme 7 Pro ke ataupun model-model sebelum ni ke. Sebab apa? Totally dia punya design adalah totally the same. Dan bukan itu saja, kalau korang godek masuk ke dalam dia punya wallpaper, kalau korang tengok sekarang, dekat dalam wallpaper ni, semuanya wallpaper dia adalah wallpaper yang sama yang korang pernah nampak. Kalau macam at least dalam kes aku, yang aku pernah ingat daripada Realme 6 yang lepas sampai sekarang, ini adalah wallpaper yang sama yang digunakan pakai kembali dan kembali. So bagi aku, tak ada masalah. Design dia bukanlah tak cantik, design dia adalah okey. Cumanya bagi aku Realme play it too safe. Hanya dengan mengubah-ubah color tanpa mengubah reka bentuk terlampau tremendous, membuatkan ya desainnya okey, tetapi kalau anda kata untuk orang yang biasa tengok macam-macam gadget macam aku ni, aku rasa macam okey, ni adalah another Realme. Kita kenal, design dia adalah sama. Perkara kedua yang aku boleh katakan aku agak kurang sikit tentang peranti ni adalah dari segi dia punya penauran bateri yang tak begitu besar. Jadi macam korang tahu, Realme X7 Pro ni hadir dengan bateri berkapasiti 4500 mAh, which is bagi aku okey je. Cumanya kalau korang reflect balik kan, banyak peranti yang keluar pada akhir tahun lepas membawa ke sekarang, entry level dan juga mid range yang hadir dengan bateri 6000 mAh, 5500 kan. Jadi membuatkan satu persoalan tu tertimbul. Kenapa tak boleh bagi flagship yang dikatakan flagship killer ni, bateri yang at least 5000 ke 5500 ke kan, so that it can last longer. Perkara terakhir yang aku boleh katakan aku kurang sikit tentang peranti Realme X7 Pro ni adalah dari segi dia punya camera performance. Jadi korang jangan silap korang jangan salah anggap bahawa kamera dia tak bagus. Tak. Kamera yang ada pada Realme X7 Pro ni memang sangat-sangat okey. 64 megapixel punya sensor, Sony sensor, head-end memang tak ada masalah langsung sebenarnya dengan kamera ini. Tetapi sensor dia memang bagus. Cumanya bagi aku hasil gambar yang dihasilkan tu kurang impress aku. Sebab apa tahu? Dalam kelas harga yang sama, dengan setup kamera lebih kurang sama, sensor lebih kurang sama, I've seen ada kamera yang perform better dia punya hasil gambar, kualiti dia, sharpness dia, naik mood dan lain-lain. Di mana apa aku boleh katakan, again, nothing strong about this camera. Cumanya pada aku punya personal preference, aku rasa dia boleh pergi more than that. Jadi kalau korang perasan, throughout the video aku tak mention sangat pasal dia punya harga kan. Aku just bagi tahu tadi harga dia adalah RM1,999. Tapi aku tak bagi tahu bahawa harga dia ni awesome ke tak awesome ke. Sebab apa tahu? Bagi aku, harga dia ni dekat satu kawasan yang grey area tau, pada pendapat aku lah. Sebab apa tau? Di atas pagar bagi aku. Sebab Realme claim bahawa ini adalah the new flagship killer daripada mereka. So, untuk menjadi a new flagship killer, apa yang dia perlu ada? Dia perlu ada flagship punya spesifikasi. Mungkin bukan yang paling premium, tetapi spesifikasi flagship, tetapi dengan tanda harga yang mid-range, tanda harga yang super kau murah. Jadi, itu yang so far bagi aku yang tak sampai dekat peranti ni tau. Di mana harga dia okey, tetapi
aku lebih selesa untuk panggil dia sebagai a new flagship budget daripada Realme, daripada flagship killer. Sebab apa? Untuk menggalas title flagship killer tu, harga dia kalau diikut harga direct conversion daripada China, iaitu 1,500, itu adalah 128GB lah. Katakanlah 256GB adalah 1,007. Ya, mungkin dia boleh jadi flagship killer, tetapi dengan RM1,999 ada tons of Snapdragon punya peranti yang rakyat Malaysia lagi prefer, yang berharga sedemikian ataupun lower than that. Korang tahu apa peranti korang boleh sebut kat ruangan komen? Ya, ada dekat luar sana. So, adakah kalau korang tanya aku, Izami, adakah berbaloi nak beli? Totally yes, easy to be recommended kalau korang sedang mencari sebuah peranti yang tanpa mengira jenama SoC, sebuah peranti yang perform, boleh main high setting grafik, boleh main dengan smooth, boleh day to day punya multitasking tak ada masalah, mempunyai Super AMOLED panel yang cantik, mempunyai kadar segala semula yang tinggi, pengecasan yang pantas, kamera yang okey. This is the phone yang korang boleh dapat bawah 2,000 yang easy to be recommended lah. Alright? Tetapi again, I'm hoping to see more, banyak lagi penawaran-penawaran daripada Realme yang mungkin boleh capai title flagship killer tu. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh keep support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, sebelah je dia tu. Dan sampai bertemu lagi video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.